Nama saya Muhammad Izam Hadif bin Ilyas dan saya bersama rakan saya Muhammad Dani Aiman bin Muhammad Rahmat telah diberikan satu tugasan yang bertajuk Tenaga dan Kuasa. Pengenalan. Gelombang elektromagnet terdiri daripada getaran medan magnet dan getaran medan elektrik yang saling berserenjang. Gelombang terhasil apabila jirin-jirin medium bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan. Gelombang elektromagnet dihasilkan oleh cas-cas elektrik yang bergetar. Cas-cas elektrik menghasilkan medan elektrik apabila ia mulai bergerak dan memecut. Kekuatan medan elektrik yang berdekatan dengan cas diubahkan. Oleh sebab adanya perubahan dalam kekuatan medan elektrik, medan magnet diarahkan. Medan magnet ini yang mana kekuatannya juga berubah dengan masa akan menghasilkan satu medan elektrik. Proses ini akan berterusan di mana kekuatan medan elektrik dan magnet berubah dengan masa akan menjana satu sama lain. Setiap kali satu medan baru terbentuk, ia meluas lebih jauh sedikit. Gelombang radio atau satu jenis sinaran elektromagnet dengan panjang gelombang dalam spektrum elektromagnet yang lebih panjang daripada cahaya inframerah. Gelombang radio mempunyai frekuensi setinggi 300 GHz dan serendah 3 Hz. Walaupun terdapat pentakrifan bahawa gelombang melebihi 1 atau 3 GHz dilayakkan sebagai gelombang mikro atau termasuk gelombang apa-apa frekuensi yang lebih rendah. Seterusnya, nama peralatan. Ketuhar gelombang mikro. Ketuhar gelombang mikro adalah perkakas dapur yang memanaskan makanan menggunakan pemanasan di air elektrik. Ia berfungsi dengan menggunakan sinaran elektromagnet dalam julat frekuensi gelombang mikro untuk memanaskan molekul-molekul yang terkutup di dalam makanan. Pengujaan ini berlaku dalam keadaan yang hampir seragam di bahagian permukaan makanan tersebut. Fungsi peralatan. Sebuah ketuhar gelombang mikro secara asasnya terdiri daripada punca kuasa bervoltan tinggi. Biasanya, sebuah alat ubah atau penukar kuasa elektronik mudah yang mengalihkan tenaga kepada magnetron. Kapasitor bervoltan tinggi yang dihubungkan kepada magnetron, alat ubah dan besi casis melalui sejenis diod magnetron rongga yang menukarkan tenaga elektrik bervoltan tinggi kepada sinaran mikrogelombang. Antara jenis gelombang yang terlibat, gelombang mikro, bahasa Inggeris microwave, adalah gelombang elektromagnet dengan frekuensi super tinggi, super high frequency SHF, iaitu berada di atas 3 GHz, 3/109 Hz. Jika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Jika makanan menyerap radiasi gelombang mikro, makanan menjadi panas dan masak pada waktu yang singkat. Proses inilah yang dimanfaatkan dalam oven microwave. Nama saya Muhammad Dani Aiman. Saya akan terangkan ciri-ciri gelombang. Ciri-ciri gelombang. Serakan. Semua gelombang elektromagnet mempunyai kesan pemanasan digunakan dalam ketuhar gelombang mikro. Boleh mengesan kehadiran objek digunakan sebagai radar. Panjang gelombang yang besar menjadikan kuasa penembusan kecil. Gelombang sinaran elektromagnet dihasilkan oleh gerakan zarah bercas elektrik. Pengoperasian peralatan. Tekan butang on-off. Lakukan tetapan alatan mengikut prosedur. Tekan butang di hadapan ketuhar yang digunakan tadi untuk melaraskan suhu sehingga bunyi klik. Tetapkan masa yang dikehendaki. 2 digit pertama menunjukkan jam H dan 2 digit terakhir menunjukkan minit M. Apabila masa melebihi 23.59, maka digit pertama menunjukkan hari D. Pemanasan atau suhu akan menjala secara automatik seperti yang ditandakan dengan tanda kenaikan suhu pada angka suhu dan angka naik. Hubung kait pengoperasian peralatan dengan ciri-ciri gelombang terlibat. Ketuhar gelombang mikro adalah perkakas dapur yang memanaskan makanan menggunakan pemanasan dielektrik. Ia berfungsi dengan menggunakan sinaran elektromagnet dalam julat frekuensi gelombang mikro untuk memanaskan molekul-molekul yang berkutub di dalam makanan. Kesan-kesan gelombang. Kebaikan. Menjimatkan masa memanaskan makanan. Tiada perubahan rasa pada makanan. Mudah dibersihkan. Keburukan. Badan manusia tidak boleh memetabolismkan hasil sampingan yang tidak diketahui yang dicipta dalam makanan ketuhar gelombang mikro. Kesan makanan ketuhar gelombang mikro akan kekal dalam tubuh manusia. Daging apabila dipanaskan dalam microwave kehilangan nukleoprotein itu. Kesimpulannya, dengan memilih gelombang radio yang digunakan pakai di dalam ketuhar, kita dapat mempelajari lebih mendalam tentang kegunaan dan fungsi gelombang mikro ini di dalam ketuhar.
Kita juga dapat mengenal pasti ciri-ciri yang terdapat di dalam gelombang mikro ini. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bagaimana ketuha berfungsi dengan mengaplikasikan gelombang mikro ini. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui tentang kelebihan dan keburukan yang ada pada penggunaan ketuha dalam mengaplikasikan gelombang mikro tersebut.